أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu pada hari ini My Quran Time, baca faham amal, untuk terus kita beramal dengan Al-Quran, terus kita membaca dan ingin memahami juz yang ke-11 pada hari ini bersama Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Fazrul. Apa khabar puasa? Baik, alhamdulillah. Sahur kurma tadi ya? Kurma. Subhanallah. Ya, macam mana Ustaz? Apa sahur pagi? Oh, alhamdulillah. Chicken chop ke? Subhanallah. Apa pagi ni? Alhamdulillah, sahur kali ini apa nama ni, bersama dengan anak-anak yang kecil, yang Naura pun bangun juga tadi subuh tadi. Adalah makan sikit-sikit, kek sikit. Tak ada makan nasi. Masya-Allah ya, kita ucapkan, kita ambil kesempatan masya-Allah mengucapkan ya selamat ulang tahun pada Ustaz Tarmizi ya. Mungkin ada yang tertinggal ya. Mengucapkan, kita doakan kesejahteraan, keberkatan. Amin ya Rabb. Terus bersama dengan Al-Quran. Amin ya Rabbana. Amin. Juga kepada tuan-tuan yang berada di talian di depan kaca TV sekarang ini ya, tuan-tuan haji, perempuan hajah yang committed bersama Al-Quran. Ada yang kata bahawa saya ni dah banyak program, dah banyak itu ini, tetapi masih lagi tuan-tuan istiqamah ya. Sebenarnya dalam kehidupan kita ni istiqamah itu yang mahal sebenarnya ya. Perkara yang biasa, yang kecil, istiqamah ia akan memberi kesan yang besar, apatah lagi ianya diterima ya, dijanjikan oleh Allah untuk diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana istiqamah ini akan membina habit ya, membina tabiat, membina amal yang Allah nyatakan banyak di dalam Al-Quran. Pada ayat yang dibacakan sebentar tadi, kita akan melihat pada halaman 202 hingga 221 pada hari ini ya, juz yang ke-11. Juz ini kita belum belajar lagi dalam My Quran Time. Jadi perkara ini kita akan mula belajar pada Syawal yang kedua. Raya kedua je Ustaz.
terus Alatul. Alatul ya, pasal ada yang kata bahawa mengapa format sekarang ni macam berbeza ulang kaji bermula daripada juz yang ke-11 ini kita baca satu juzuk ya, tidak ada lagi daripada pelajar lah ya, kita nak beri ruang sebenarnya kepada pelajar nak melihat bahawa kadang-kadang kita dengar Ustaz ya, dengar tadabbur dengan kita sendiri nak cuba tadabbur, dua perkara yang berbeza. Betul, ya. Dan kadang-kadang kita dah dengar, kita rasa dah faham, tapi bila kita tengok balik, cuba keluarkan balik, itu yang mencabar. Betul, ya. Jadi pada tuan-tuan haji, puan-puan hajah, semua sahabat Al-Quran yang mengikuti My Quran Time, teruskan belajar dan dalam masa yang sama cuba baca ya surah-surah ataupun halaman ini dalam solat sunat ya. Cuba lihat balik apakah yang terkandung dalam halaman yang telah kita pelajari. Moga-moga ia menjadi tazkirah kita bersama. Pada halaman 202, apakah ceritanya? Sambungan tentang surah At-Taubah, orang-orang munafik yang selalu minta excuse, memberi alasan untuk tidak pergi berperang. Bila balik sahaja Nabi, Allah nyatakan bahawa mereka itu akan memberi alasan. Maka Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ta'tadiru lan nu'mina lakum qad nabba'anallahu min akhbarikum, iaitu jangan beri alasan. Kami tidak akan percaya kerana Allah dah khabar kepada kami tentang hakikat kamu sebenarnya ya. Jadi bila Allah mengajarkan perkara ini, satu poinnya ialah kerana Nabi ini bersifat raufur rahim ya, bersifat penyantun, amat penyayang. Jadi kadang-kadang nak cakap kamu jangan beri alasan, itu kasar sangat ya, kasar sangat. Tetapi Allah ajarkan kerana bagi munafik ini kadang-kadang kena cantas juga ya, kerana suka memberi alasan dan juga menipu ataupun berhelah dalam kehidupan. Ini penting untuk saya belajar dalam kehidupan ini bahawa jangan beri alasan. Tak boleh kata tak boleh ya, ataupun kalau ada point sampaikan point, tetapi jangan menyampaikan ataupun memberi alasan untuk beritahu bahawa diri saya lebih betul untuk tidak pergi ataupun berbuat sesuatu. Maka Allah nyatakan pada ayat 95, tetap juga mereka itu ingin bersumpah, dia pergi jumpa orang lain, dia beritahu bahawa sebenarnya kita bukan tak nak pergi, begini begitu apa sebagainya. Itu kaedah munafik. Pada zaman dahulu, zaman sekarang sama saja. Betul. Dia kat sini orang tak percaya, Nabi kata tak percaya, dia pergi jumpa kepada orang-orang yang beriman. Dia cuba untuk bertemu lakum kepada kamu semua, untuk mempengaruhi, padahal Allah kata bahawa mereka itu kotor, innahum rijz wa ma'wahum jahannam, dan balasan kepada orang munafik ini naudzubillah min zalik amat dahsyat, jahannam bima kanu yaksibun. Rupa-rupanya yang mereka buat ya, pergi jumpa orang sana, pergi pengaruh orang sana, itu maksudnya mereka sedang menempah balasan neraka daripada Allah Subhanahu taala. Ini peringatan kepada kita semua ya, jangan sampai kita ni jenis yang membawa perkataan-perkataan untuk justify bahawa saya betul untuk tidak membuat sesuatu perkara. Baik. Kemudian Allah menyatakan pada ayat yang ke-97 hingga ayat 99 itu analisis tentang kumpulan A'rab Badui. Ada yang mereka itu kufur, ada yang nifaq, tetapi di kalangan mereka ada juga yang beriman kepada Allah hari akhir dan mengambil daripada apa yang mereka infakkan itu sebagai cara mendekatkan diri pada Allah. Ini pelajaran untuk kita Ramadan ini tuan-tuan ya. Banyakkan infak kerana itu tanda bahawa kita ini ingin dekatkan diri pada Allah. Allah memang dekat. Fa inni qarib dalam Al-Quran, dalam ayat 186 surah Al-Baqarah. Tapi di dalam ayat 199 ini Allah nak menceritakan kalau kita ini orang-orang Badui ini dia infak, dia nak dekatkan diri pada Allah, nak dapat doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita juga kalau boleh nak Nabi doa dan salawat kepada kita juga, ini yang disampaikan. Maka perjuangan orang beriman ini dipuji Allah pada ayat 100 pada halaman 203, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan, iaitu orang muhajirin, ansar dan juga orang-orang yang mengikut secara ihsan, secara terbaik ya. Allah puji di sini untuk mereka mendapat pelbagai ganjaran, termasuklah syurga kekal di dalamnya. Allah redha pada mereka, mereka redha pada Allah. Inilah kejayaan yang besar. Ini halaman 203 sebagai pembakar semangat kepada orang-orang yang beriman
ya kepada kita semua agar terus kita ini menjadi orang yang ikut kepada Muhajirin Ansar. Apa yang mereka buat? Mereka ini sanggup berhijrah, mereka sanggup untuk berubah, mereka sanggup untuk berkorban, mereka sanggup untuk mendirikan solat. Mereka ni Muhajirin Ansar, Mekah Madinah, dua negara berbeza, ya, tetapi mereka dapat saling membantu antara satu sama lain atas perkara kepada kebaikan. Maka halaman pada ayat 107, halaman 204 ayat 107 itu, dan di antara orang munafik masih lagi Allah menyatakan ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana. Ini adalah strategi orang munafik. Allah bongkar ini untuk kita jangan kita buat projek lain, ya, projek lain untuk menghancurkan, projek lain untuk menaikkan lagi kalimah Allah, itu biasa, ya, seperti mana Mus'ab bin Umair ataupun siapa ustaz yang Nabi singgah di Madinah tu, Abu Ayyub Al-Ansari. Dia pergi ke Turki, sampai ke Turki sekali untuk buat projek takwa, ya, untuk memperjuangkan keimanan. Tetapi bagi orang munafik ini dia buat projek lain, masjidan dirara, iaitu satu masjid yang ingin menghancurkan pengaruh kepada nabi dan juga orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi Allah tak izinkan perkara tersebut. Pada ayat 108 Allah kata la taqum fihi abada, tidak akan berdiri orang-orang yang buat projek atas dasar kufur kepada Allah SWT. Tetapi kalau atas dasar takwa, itulah yang akan kekal, ya. Ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi, ya, itulah yang perlu kita perjuangkan, yang perlu kita dirikan pada ayat 108. Dan pada ayat 111, ini adalah apa istilahnya ustaz, ya, janji Allah kepada kita. Allah membeli daripada orang beriman ni diri dan harta. Diri dan harta dulu tuan-tuan, ya. Pasal ada yang kata saya ni tak ada harta, duit tak banyak. Allah mulakan dulu dengan diri, masa tuan-tuan, ya, untuk berkongsi tentang al-Quran, memperjuangkan kebaikan orang-orang yang tidak berhak. Tuan-tuan, masa kita, kemahiran kita, ilmu kita, tubuh badan kita, ya, kekuatan kita Allah nak beli, ya, dan juga harta kita. Untuk apa? Untuk tukar dengan apa? Bukan tukar dengan apa? Dengan duit ke apa ke? Bi anna lahumul jannah. Dengan syurga. Pada bulan Ramadan inilah ayat ini kalau kita jadikan sebagai asas, maksudnya kalau boleh kita mana saja yang kita ada kita laburkan untuk kita gunakan pada fi sabilillah, maka itu adalah cara yang terbaik. Dan ayat orang-orang yang ayat 112 halaman 205 ini Allah menceritakan bagaimana ciri orang-orang yang betul-betul menjual diri pada Allah, iaitu yang pertama at-taibun, ya, dia bertaubat, dia beribadah, memuji Allah, dia berkelana. Ada yang kata as-saihun itu juga dia berpuasa, dia rukuk bersama-sama, berjemaah, sujud, ya, menyeru kebaikan, mencegah kemungkaran dan menjaga hak-hak Allah, ya, had-had Allah. Maka ini yang dikelar sebagai orang beriman yang Allah beri, ya. Jadi tuan-tuan bertaubat, salah satu poin taubatnya macam mana? Ada yang solat sunat taubat 2 rakaat ustaz, ya. Tapi baca Quran ini juga adalah tanda taubat. Pasal kita nak kembali kepada Allah, kita rasa ya Allah baca rasa macam kurang aku ini. Itu tandanya kita bertaubat. Maka itu adalah amalan yang tuan-tuan buat sekarang ini, ya. Sambung lagi nanti mungkin pagi-pagi dah baca Quran ustaz, ya. Mungkin di online. Betul. Ya, kalau tuan-tuan ada apa masa untuk bersama, kita ada ustaz baca satu muka surat, ustaz Tirmizi baca satu muka surat. Sebenarnya kita nak banyakkan ini agar jiwa taubat, jiwa hamba itu muncul setiap masa, ya, pada tuan-tuan sekalian. Dan kemudian pada ayat halaman 205 ini Allah menyatakan Nabi jangan minta ampun kepada orang-orang yang musyrik, ya. Dibawakan kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak boleh meminta ampun pada ayahnya, ya. Nabi Ibrahim minta pasal dia dah janji, dia buat. Tetapi ditegur bila dah meninggal ayahnya itu tidak boleh minta ampun pada orang yang mati dalam keadaan musyrik. Yang lain okey. Yang lain boleh, kalau katakan orang tu tidak musyrik, dia buat silap, dosa apa sebagainya, kita boleh mohon keampunan untuk dia. Maka dalam halaman ke 206 ini Allah terus bawa kisah tentang wa 'ala thalathatil ladzina khulifu hatta idza daqat 'alaihim kisah Ka'ab bin Malik dan juga beberapa orang sahabat, ya, yang mereka itu tertinggal daripada pergi ke perang Tabuk. Maka itu satu kesilapan, satu jenayah, ya, kerana tidak pergi berperang. Maka mereka itu di pulau selama 50 hari. Tetapi lepas 50 hari itu Allah terima, inilah ayatnya, ya, Allah terima, ya, taubat mereka kerana mereka ini tidak
pergi kepada pihak-pihak yang kufur yang menawarkan protection, perlindungan kepada mereka. Poin untuk kita apa? Dalam hidup ini kadang-kadang untuk bersama orang beriman ada kadang-kadang kita mungkin tersilap, kita mendapat hukuman ataupun satu cabaran, itu biasa ya. Yang penting Allah kata pada ayat 119, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as-sadiqin. Kita bacalah ustaz ya ayat ke 118 ini untuk kita sama-sama menghargai peristiwa Ka'ab bin Malik yang setia bersama kebenaran walaupun perit, insya-Allah. Ayat 118. Baik Ustaz, kita nak baca ayat 118 Ya. Duk tengok-tengoknya ada satu pantun ni Ustaz. Boleh Ustaz ya? Ya boleh. Buah nangka sedap rasanya. Oh. Buah nangka pula. Buah durian ramai yang suka. Sangat banyak hikmah berpuasa. Sihatkan jiwa dan juga raga. Jadi maksudnya dalam kita berpuasa ni banyak sangat hikmah, penuh hikmah dalam kehidupan kita. Pasti bulan Ramadan ini Ustaz Fazrul sahabat-sahabat Al-Quran semuanya secara sedar ataupun tidak sedar dia menyuburkan iman kita. Dia membangkitkan iman kita. Kita malas macam mana pun tarawih 20 rakaat contoh. Ustaz 20 20 ada 8 tengok rasa. Okey, masya-Allah. Kan walau macam mana sekalipun mengantuk macam mana dengar juga Quran time contoh. Walaupun tak sempat nak tengok ni tapi telinga pas dengar. Jadi dia kita kata suasana atau environment tu dia suburkan iman kita. Itulah barakah Ramadan al-Mubarak. Jadi kita baca ayat yang ke 118. Walaupun panjang 3 baris nak baca juga. Walaupun rasa macam sempit tu tapi insya-Allah lapang selepas ini Ustaz. Masya-Allah. Okey, ayat kita baca sama-sama tuan-tuan dan puan-puan ayat 118. Kita cuba hijaz A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 118 ini adalah satu komentar terhadap Ka'ab bin Malik yang beriman ya, tetap juga beriman walaupun beliau boleh keluarkan alasan ya, tetapi mereka tidak mahu keluarkan alasan seperti orang munafik. Maka Allah menyatakan di tengah-tengah itu wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih. Ini adalah satu perkataan yang amat menarik ya, amat menyayat hati sebenarnya Ustaz ya. Siapa lagi nak lari ke mana? Lebih kurang begitulah maksudnya, kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak kecil ya, bila dia buat silap, dia ditegur oleh maknya ataupun dimarah oleh maknya, didenda maknya, tetapi bila dia menangis itu dia lari ke mana Ustaz? Lari ke maknya juga. Tak ada pula dia pergi cari mak lain lah macam ni kan, susah sangat kena marah dia lalu. Itu anak kurang adab namanya kan. Tapi kalau anak yang fitrah anak adalah dia lari kepada mana? Lari makin peluk lagi kepada maknya. Maka bagi seorang hamba bila buat silap, kita lari ke mana? Larinya adalah makin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah angkat kisah Ka'ab bin Malik ini sehingga kan Allah nyata di hujung itu innallaha huwat tawwabur rahim. Allah menerima taubat dan Allah amat penyayang. Lepas taubat itu Allah sayang seperti mana sebelum bertaubat itu. Inilah yang kita ingin banyakkan pada bulan Ramadan ini ya, di mana kita banyak bertaubat, kita tak nak lari ke mana tuan-tuan bila kita buat silap.
kita lari kepada Allah juga, ya, jangan lari pada orang lain. Kalau rasa macam give up ke, rasa macam saya ni tak boleh lah, banyak kesilapan, kita pergi cari disko ke, cari tak nak puasa lah, alang-alang dah menyeluk bekasam biar sampai ke pangkal lengan katanya. Tapi itu perumpamaan lain konteks takut, ya. Tapi dalam ayat 118 ini, kalau dah seluk ke ke dalam jangan sampai ke pangkalan, tarik balik, pergi basuh, kan, pergi basuh. Itu pelajaran yang kita boleh ambil pada ayat 122 hujung itu, sebagai peringatan dan juga sebagai pujukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, iaitu jangan semua orang beriman itu pergi berjuang, ya, mesti ada satu kumpulan yang mendalami ilmu agama, ya. Satu, ilmu agama ni sebahagian belajar ilmu agama, ya, bukan sekadar engineering, segala ilmu yang ada, tapi lebih daripada itu satu keluarga, tuan-tuan sekalian, ialah bagaimana kita akan katakan tuan sebagai ataupun puan yang sedang mengikuti program ini sekarang, dia seorang je ahli keluarga ni yang ikut My Quran Time, yang lain tak, ya. Maka peranan kita apa? Liyunziru qaumahum, kena inzar, memberi ingatan kepada ahli keluarga kita. Pasal kadang-kadang memang ada orang yang sibuk, kita akui memang ada yang sibuk. Kalau ibu yang tengok, ayahnya tak sempat tengok, kongsi-kongsikan sikit dengan ayah, hari ini kita belajar halaman ini. Kerana apa? Kerana ini seruan daripada Allah agar satu keluarga itu masih lagi berjuang atas kefahaman agama dalam hidup. Tak nak yang ikut Quran Time faham betul-betul, kemudian pergi kutuk-kutuk pula pada yang lain, padahal sebenarnya tanggungjawab kita adalah mengajak, memberi peringatan. Halaman akhir pada 0207 Allah menyatakan tentang berjuanglah sebenar-benarnya pada ayat 123 itu, dan di bawah sekali itu Allah menyatakan pada ayat 128 siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sila Ustaz baca sebagai penutup sebelum kita berehat sekejap ni, silakan. Ayat 129 128. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim, itulah sifat Nabi yang diambil pinjam nama daripada Allah SWT, Raufur Rahim, amat penyantun, amat penyayang, amat peka kepada sahabat-sahabat dan juga amat mencintai kepada ikhwan. Siapakah mereka? Kita yang tidak pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berehat sebentar, My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih Ustaz membacakan surah Yunus ya, surah yang baru ya. Apakah antara isi daripadanya? Dalamnya ada 2 ayat saja Ustaz berkaitan dengan Nabi Yunus. Yang lainnya itu perkara lain. Tapi nama surah Yunus. Tapi nama surah Yunus ya. Ada surah lain yang banyak lagi kisah tentang Nabi Yunus. Tetapi apakah pelajaran yang kita boleh ambil secara keseluruhan dalam surah ini bagi tuan-tuan yang akan membaca ataupun sudah membacanya, iaitu Allah mengingatkan alif lam ra tilka ayatul kitabil hakim akana linnas. Apakah manusia ya, layakkah manusia kehairanan? Patut ke manusia rasa pelik ada lelaki seorang insan yang diberikan wahyu? Kami Allah Subhanahu taala memberikan wahyu untuk mengingatkan manusia. Jadi Allah menemplak kepada orang yang rasa pelik, datang seorang rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa wahyu untuk memberi peringatan kepada seluruh manusia dan memberi kabar gembira kepada orang beriman. Dan menarik dalam ayat 2 ini Allah kata orang beriman ini ada qadama sidqin, ada satu langkah benar, maksudnya langkah advance, langkah untuk dia menuju ke syurga Allah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi tuan-tuan, bila tuan-tuan memilih untuk beriman, memilih untuk beriman pada Al-Quran, makin menambah lagi iman dengan membaca setiap hari ini, sebenarnya kita ada advantage istilahnya ya, kita ada kelebihan di sisi Allah. Bagi orang yang kafir, mereka itu kata bahawa bila ada Quran ini semuanya adalah sihir. Sihir semata-mata. Mereka mengakui bahawa sebenarnya kesan Al-Quran ni amazing. Ya, tetapi pasal dia ego, dia kata ini sihir. Ya, pasal sihir ni kan sesuatu yang wow, kan, yang amazing. Dan saya yakin bagi tuan-tuan yang mengikuti My Quran Time, bila kita dah mula baca sedikit ataupun kelas-kelas agama, kelas tadabbur yang ada, kita akan rasa amazing tersebut ya, kerana memang Al-Quran ini adalah Quranan ajaba yang disampaikan oleh jin ketika mendengar kepada ayat-ayat yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dibekalkan dalam surah ini, surah Yunus ini adalah surah yang makiyah Ustaz ya. Surah makiyah, juz yang ke-11 ini sampai kepada juz yang ke-17 nanti semuanya makiyah, memberi keimanan, menaikkan motivasi, mengenalkan kita, psikologi kita bagaimana ya. Jadi di hujung halaman itu ada cerita pasal alam, kemudian ada cerita tentang psikologi manusia pada ayat yang ke-10 itu. Bila masuk syurga jannatin naim, dia akan cakap apa Ustaz? Subhanakallahumma, ya, maha sucimu ya Allah. Subhanakallahumma ini dia bahasa kita sekarang ni macam wow kan, tapi dia dalam bahasa orang beriman ni subhanallah lah ya. Mengapa? Kerana dia mendapat nikmat yang amat mantap bila sampai ke syurga nanti. Tetapi sebenarnya naim ini juga Allah berikan di dalam surah At-Takatsur kan. Allah ada beritahu Ustaz kan tentang thumma latus'alunna yauma idzin 'anil naim. Jadi nikmat yang ada pada kita selama hari ini, kita dapat tangan, dapat mata, sebenarnya sepatutnya kita kena balas dengan subhanakallahumma. Kita kena cakap wow, amazingnya Allah bagi kita boleh bercakap, boleh berfikir dalam 1 minit berapa puluh perkataan keluar contohnya kan. Tetapi kerana kadang-kadang kita dah biasa
dengan nikmat tersebut kita terlepas pandang bahawa sebenarnya subhanakallahumma. Ya, ini antara ayat yang tuan-tuan akan baca, dan kemudian pada halaman 210 Allah menyatakan wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat, dan apabila dibacakan pada mereka ayat kami dengan jelas, orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah kitab selain daripada al-Quran. Ya, tetapi bagi orang yang beriman, dia kata bahawa kami akan ikut apa yang telah diwahyukan kepada kami. Jadi dalam membina iman ini sudah tentunya tilawah bayyinat, tilawah ayat-ayat, dan salah satunya ayat-ayat al-Quran, dan juga ayat-ayat yang kita boleh tengok dalam alam sekitar kita, ya, dalam matahari, bulan, pertukaran malam dan siang, fenomena-fenomena yang berlaku, semua itu adalah peluang untuk kita membina iman kita. Halaman seterusnya, halaman yang ke-211, ya, apabila Allah membongkar lagi psikologi manusia. Dalam surah ini banyak psikologi manusia. Kalau ada yang adik-adik ke kat universiti, ya, pensyarah psikologi, kalau boleh belajar surah Yunus ini, pasal dalam ini ada bab-bab yang bersemangat, tak bersemangat, merajuklah, ya. Kalau contoh dalam halaman 211 ini, bila seseorang itu diselamatkan, ya, ayat yang ke-23, ketika Allah menyelamatkan mereka, malah mereka membuat kezaliman di bumi tanpa alasan yang benar, ya. Itu adalah manusia, psikologi kita. Bila kita ada kepayahan, kita akan berdoa betul-betul, ya, ketika baring, ketika apa sebagainya. Tapi bila selamat, kita rasa macam tak apa kot, solat lambat sikit tak apa, kan. Tapi bila ada payah itu, solatnya, Qurannya itu baca bukan Quran biasa-biasa, Quran yang betul-betul dibaca dengan penuh khusyuk. Yang kita doakan kalau boleh kita taklah jadi begitu, dan kalau kita terbabas, kita cepat-cepat untuk mengingat kepada halaman 211. Kita nak baca ayat 26 halaman 212 untuk kita memahami apakah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang melakukan kebaikan. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat kita walaupun di mana juga berada, kita semua sama-sama kita doakan agar dikurniakan kesembuhan, ya, dikurniakan keselamatan. Sahabat-sahabat kita di Tumpat tadi Kelantan, subhanallah, diuji, dan di Kelantan pun banyak kes makin meningkat sebenarnya di negara kita pun. Jadi sama-samalah kita menjaga, jangan kita leka walaupun sesaat, kerana kita tidak tahu di manakah wabak ini. Jadi kita sama-samalah jaga diri masing-masing, insya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah. Jadi kita nak baca sekarang ni ayat yang ke-26, tuan-tuan dan puan-puan. Antara huruf yang perlu diberi perhatian, yang pertama huruf ha, lilladina ahsanu al-husna, ha pedas. Kalau kita boleh sebut ashabu, kita kena jaga kat situ. Dan juga huruf dzal, lilladzi wala dhillah. Ada dua dekat situ, huruf dzal, lidah kita, ujung lidah keluar sikit, kemudian ditekan ke gigi kasip atas. Baik, jom kita baca sama-sama ayat yang ke-26 halaman 212 dengan sabar, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Bagi orang-orang yang melakukan kebaikan, disediakan baginya pahala yang terbaik, iaitu syurga, dan tambahannya nikmat melihat Allah, dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam, dan tidak pula dalam keadaan hina. Merekalah penghuni syurga, mereka kekal di dalamnya. Tuan-tuan, surah Yunus ini turun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Mereka dihina, ya, tetapi bila mereka mendapat pada surah ini, maka mereka tahu bahawa walaupun mereka dipandang hina, Allah menjanjikan dengan wala yarhaqu wujuhahum qatarun,
wala dhillah. Tidak akan dihina, tidak ada dipandang hina, hitam dan sebagainya. Ini panduan untuk kita, ya, bagaimana kalau kita ketika menyampaikan kebaikan, ya. Saya dapat satu mesej kata dia ingatkan orang kat pejabat untuk solat, kemudian dia pula yang kena cold storage, kan, diletakkan pada department yang tidak sesuai, kan. Jadi perkara-perkara ini adalah perjuangan yang kita akan baiki lagi cara kita menyampaikan, tetapi mesej kebaikan ni ada cabaran, tuan-tuan. Kita perlu terus, ya, kerana ganjarannya ini amat mulia. Kerana hidup kita ini Allah nyatakan, kalau kita pergi 213 halaman 214 itu ayat 45, Allah menyatakan, ingatlah pada hari Allah mengumpulkan mereka, ayat 45. Mereka berasa seakan-akan tidak pernah tinggal di dunia kecuali sesaat saja pada waktu siang hari, pada waktu mereka saling berkenalan, sesungguhnya rugilah orang yang mendustakan. Tak sampai satu saat, Ustaz. Istilahnya ialah sa'atan illa sa'atan, beberapa saat ataupun satu saat, ya. Pasal apa? Pasal kiraan masa di sisi Allah ini berbeza, ya. Tentang, kalau tuan-tuan pernah mendengar tentang teori relativity tentang masa di sini dengan masa di angkasa lepas di tempat lain berbeza, ya. Jadi bila bercakap tentang perkara ini, rugilah kalau kita tidak gunakan beberapa saat kita ini untuk mengingatkan pasal iman dan juga kita buat kebaikan, dan inilah yang dimotivasikan oleh perjuangan nabi-nabi dan salah satunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membawa al-Quran kepada kita. Halaman 215, ya, dan kalau setiap orang zalim, ya, ayat yang ke-54, mempunyai segala yang ada di bumi, tentulah dia rela menebus dirinya dengan semua itu, dan mereka menyembunyikan penyesalannya ketika mereka telah menyaksikan azab Allah Subhanahu wa taala, ya. Azab Allah ini adalah amat perit. Ini yang disampaikan pada ayat sebelumnya, iaitu berkaitan dengan azab Allah, ya. Wa yastanbi'unaka ahaqqun huwa, ya. Iaitu memang azab Allah ini memang betul, memang akan berlaku. Maka orang-orang yang zalim, kalau dia ada satu bumi ini pun dia sanggup untuk gadaikan kerana tidak mampu, Ustaz, ya. Macam mak lah, mak tengok anaknya kalau nak kena penjara ke, nak kena pukul ke, tak apalah, ambil lah gelang ke, apa ke, pasal apa? Mak penyayang, ya. Tetapi bagi orang-orang ini yang zalim, dia dah kaut macam-macam sekalipun, dia nak bagi semua, tidak diterima. Pasal apa? Pasal ketika Allah minta untuk kongsi sedikit di waktu di atas dunia ini untuk berjuang ke atas kebaikan, mereka tak nak sokong kepada perkara tersebut. Ini yang kita akan ambil peluang pada bulan Ramadan ini, ya, terutamanya. Dan ayat 62 pada halaman 216, ya, kita lihat, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kebimbangan pada mereka dan mereka tidak berduka cita. Ala inna awliya Allah. Siapa wali-wali Allah? Aulia Allah adalah orang yang sentiasa berjuang di jalan Allah, yang selalu meletakkan tauhid, ya, panduannya pada ayat-ayat sebelumnya, ya, iaitu kalau ayat 61 itu, tidakkah engkau berada dalam satu urusan dan tidak membaca suatu ayat Quran serta tidak perlu kamu melakukan sesuatu perbuatan melainkan kami menjadi saksi atasmu. Jadi segala apa yang kita buat ini kita rasa disaksikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diperhatikan oleh Rasul dan orang beriman, maka itu digelar sebagai aulia Allah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada kebimbangan. Mereka inilah orang beriman, wa kanu yattaqun. Itu sebabnya dalam bulan Ramadan kita, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini Allah cakap ayat 63, tuan-tuan, ya. Maksudnya iman kita yang dibina oleh surah-surah makiyah ini, dia dijelmakan dalam bentuk praktikal. Lahumul busyra, ini ucapan tahniah fil hayati dunya wa fil akhirah. Jadi orang yang bertakwa ini dia dapat kabar gembira, ucapan tahniah ni bukan sekadar di akhirat, itu satu pasti kita nak, tapi Allah kata di dunia pun dapat. Jadi kalau ada yang kata kalau kita ni kembali pada Quran, kalau kita kembali pada iman, Ustaz, ya, ada yang kata kita kat dunia mungkin tak gembira kot, muka monyok aje, kan, mesti muka serius saja. Itu tanda orang baca Quran. Tak. Orang yang baca al-Quran, yang iman dan takwa ini, dia dapat busyra. Dia dapat kabar gembira yang menyebabkan dia ada masalah, Ustaz, ya. Nabi ada masalah, tetapi bila Nabi balik ke rumah tu, Saidina Aisyah buka pintu, yang dia nampak apa? Senyum Nabi. Ya, yang nampak adalah senyum Nabi. Bulan Ramadan
senyum juga Ustaz ya. Memanglah suara Ustaz serak-serak tu kan ya, tapi senyum Ustaz masih ada lagi ya. Masih ada, masya-Allah ya. So kalau serak boleh lagi baca Ustaz? Boleh ya. Kita nak baca ni. Okay, baik. Kita baca halaman 217 ya, ayat yang ke-71. Baik Ustaz. Boleh Ustaz ya, kepanjang Ustaz? Boleh. Okey, baik. Jadi penawar insya-Allah. Insya-Allah. Amin. Tolong doakan ya tuan-tuan, untuk doakan amin. kesihatan selepas birthday ni ya. Masya-Allah. Masya-Allah. Penat berpuasa pagi hingga ke petang. Ya. Namun jangan lupa baca Quran. Okay. Jadi tuan-tuan, jom kita baca ayat yang ke-71. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah SWT sekalian, kita sepanjang Ramadan ini Ustaz ya, inilah format kita Ustaz. Khusus ataupun istimewa sempena Ramadan, sehari satu juzuk. Dan kita akan melihat kembali sebenarnya halaman demi halaman bermula 2 Syawal. Jadi sepanjang Ramadan ini, inilah perjalanan kita. Setiap hari itu kita akan kongsikan pengajian ataupun pengajaran bacaan ayat-ayat yang kita pilih untuk juzuk yang berkenaan lah. Jadi jangan pula nanti sahabat-sahabat kita masa macam lain. Memanglah Ramadan ini cara dia. Kita bertemu 2 Syawal nanti untuk juzuk yang ke-11, itu akan pergi balik ayat demi ayat. Ya, itu yang ulama ada yang baca 2 kali khatam satu hari. Betul, ataupun 2 hari 30 juzuk. Pasal dia masih seperti nak tengok dulu. Ya, betul. Sambil lalu dulu, tapi lepas tu ambil balik satu-satu insya-Allah. Baik. Jadi kita baca ayat 71 Ustaz ya. Ya. Jom sahabat-sahabat semuanya, kita baca ayat 71. Kita cuba bacaan Taranum Jiharkah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, daripada ayat 71 daripada surah Yunus ini ada kisah Nabi Nuh dahulu ya, kisah Nabi Nuh yang juga dia berkata kepada kaumnya dalam ayat 71 ini, kalau kamu rasakan bahawa aku ni menyusahkan engkau, aku bertawakal pada Allah. Ya, tetapi engkau bolehlah nak kumpulkan apa-apa, kalau nak hancurkan aku ke apa sebagainya, tetapi saya bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa? Nabi Nuh tetap kuat semangat, tetap juga bergantung pada Allah, tidak takut, dan inilah semangat yang kita ingin ambil sebenarnya bila seseorang itu bertauhid kepada Allah SWT. Keep it up, terus melakukan kebaikan, mengingatkan kepada kebaikan. Kalau orang rasa kita datang itu mengingatkan dia itu menyusahkan, dia kata saya bertawakal pada Allah. Pasal apa? Pasal saya nak bawa awak untuk jadi lebih baik, ataupun sama-sama kita jadi baik. Bukannya saya ni baik sangat, tapi saya nak bersama-sama kita menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini kisah Nabi Nuh, dan kemudian pada ayat 75 hingga 98 ya, muka surat 217 ini sampailah kepada muka surat 219 ayat yang ke-98, kisah
Firaun dengan Nabi Musa ya. Nabi Musa ada cerita dekat sini, Nabi diingatkan lagi bahawa Allah selamatkan Bani Israel ya, melintas daripada bahr laut tersebut, tetapi ada cabaran-cabaran seperti mana yang kita belajar. Nabi Musa ni cabaran kepada musuh satu, tetapi dia nak menguruskan Bani Israel itu satu hal lagi ya. Itu sebabnya ayah ibu kita ada perjuangan di luar rumah, tapi dalam rumah pun kita ada perjuangan juga ya. Kerana apa? Kerana memang di sini memanglah masa untuk berjuang, tetapi insya-Allah bila kita dah sampai di akhirat nanti, harapnya kita bersama dengan Nabi Musa, dengan Nabi Yunus ya. Kisahnya dirakam pada ayat yang ke 98 ya. Kita nak baca ayat 98 pada muka surat 220 Ustaz. Satu ayat pendek saja, 3 baris. Boleh tak? Ustaz Faz, kita baca sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan ayat 98 Ustaz. Taranum Ustaz? Hijaz saja. Hijaz baik. Jom tuan-tuan sahabat Al-Quran semuanya, kita baca ayat 98 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim. Maka mengapa tidak ada suatu negeri yang beriman lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus. Apa ceritanya Ustaz? Rupanya mereka ni nak diazab pasal degil kepada Nabi Yunus. Nabi Yunus dah keluar dah ni. Tapi lepas tu mereka beriman. Allah kasyafna anhum azabal khizy. Allah tarik balik azab tersebut kerana keimanan mereka. Pedoman untuk kita kalau kita nak elak daripada azab Allah dalam dunia ini ya, hayati dunia, kita beriman dengan Al-Quran ini. Allah akan kasyafna, kami akan hantar tentera-tentera untuk pastikan kita terlindung daripada masalah. Inilah antara pelajaran daripada juz yang ke-11. Kita doa Allah lindungi kita, keluarga kita, kerana tuan-tuan terus bersama dengan iman, bersama Al-Quran dan ingin amalkan dalam kehidupan. Bersama Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Allahumma ya Allah wa ya Rahman, Engkau Maha Pengampun, suka mengampunkan, suka hamba-hambamu memohon keampunan. Ampunkan kami ya Allah, ampunkan ibu dan ayah kami ya Allah, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, saudara mara kami, adik-beradik kami, kaum kerabat kami, sahabat handai kami, barangkali saat ini sedang diuji, sedang dirawat di hospital ya Allah. Sembuhkan mereka ya Rahman, sembuhkan mereka ya Rahim, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Rahman wa ya Rahim, permudahkan lidah kami menyebut kalimah-Mu Al-Quran, mata kami, mata yang senantiasa membaca kalam-Mu Al-Quran, telinga kami, telinga yang senang dan juga
rasa gembira tatkala mendengar bacaan Al-Quran. Hati kami hati yang senantiasa segar, hati yang senantiasa khusyuk, hati yang senantiasa rindu untuk menatap kalamu Al-Quran, mendengarnya, membacanya dan juga dikuatkan untuk mengamalkannya. Ya Ar-Rahman Rahimin, berkenan doa kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Amin ya rabbal alamin. Moga Allah mengabulkan doa kita menjadi orang-orang yang sentiasa menjejak kepada Nabi Yunus alaihi salam, ya, sentiasa istiqamah. Ada tersilap sikit ustaznya, tetapi tetap juga selalu kembali pada Allah, dan cara untuk kita mengelakkan daripada bala cabaran hukuman daripada Allah adalah dengan iman. Inilah yang kita ingin gerakkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Kita menggerakkan Al-Quran, kita menggerakkan keimanan yang bertambah dalam masyarakat. Bukan apa, kerana kita sayangkan keluarga, negeri dan negara ini, insya-Allah. Kita bertemu dalam siaran ulangan, dan rancangan ini dibawakan oleh Mofas. Mendoakan tuan-tuan terus dilindungi daripada segala bala bencana dengan iman yang dibina dari Al-Quran. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah.